Usaha Malaysia perjuang nasib rakyat Palestin dapat penghargaan. PAS yakin dapat tambah bilangan negeri yang akan dikuasai termasuk Melaka. Amiruddin tidak mahu layan cita-cita PAS untuk tawan Selangor pada PRU akan datang. Pemimpin PKR Sabah mahu tanding lebih 25 kerusi. MCA minta kerajaan perpaduan tangani penyusutan ringgit. Pakar pertanian dakwa beras Malaysia Madani masih boleh dimanipulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi pagi 22 Februari 2024 bersamaan 12 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Palestin menghargai usaha Malaysia dalam memperjuangkan nasib rakyatnya di pentas antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penghargaan itu diterima Malaysia menerusi Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maik ketika kunjungan beliau ke pejabat kedutaan Palestin di The Hague, Belanda. Tambahnya, dalam pertemuan itu mereka berdua juga bertukar pandangan dan berbincang berkenaan usaha untuk meneruskan memberikan penekanan kepada masyarakat antarabangsa mengenai usaha menamatkan kekejaman dan genosid yang sedang berlaku di Gaza dan tebing barat di Palestin. Katanya, agenda mengenai penyelesaian isu Palestin melalui two-state solution dan penerimaan status negara Palestin juga dibincangkan. Terdahulu, Muhammad mengetuai delegasi Malaysia ke The Hague, Belanda untuk mengambil bahagian dalam perbicaraan awam berhubung permintaan daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Perbicaraan itu diadakan dari 19 hingga 26 Februari dan Muhammad dijadual menyampaikan penghujahan lisan Malaysia pada 22 Februari pada 5.10 petang waktu tempatan, 23 Februari pada 12.10 tengah malam waktu Malaysia. Mursyidul Ampas Hashim Jasin menegaskan parti itu yakin untuk menambah lagi bilangan negeri yang akan dikuasai termasuk Melaka pada pilihan raya umum PRU akan datang. Ia berdasarkan sokongan penuh daripada rakyat. Tegasnya, sokongan orang Melayu kepada PAS masih utuh selain sokongan pengundi Cina juga semakin meningkat. Semalam, PAS Melaka melahirkan keyakinan untuk mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahli parti terbabit mengambil pendekatan tertentu. Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail berkata, ketika ini terdapat lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Mengulas lanjut, Hashim berkata, PRU 15 lalu turut menyaksikan kejutan apabila PAS turut mendapat sokongan pengundi bukan Melayu di kawasan bandar. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari telah menolak cita-cita PAS untuk merampas kuasa negeri itu pada PRU akan datang sambil memetik cubaan Barisan Nasional BN yang gagal dahulu. Ketua Pakatan Harapan Selangor itu berkata, BN sekutunya yang berada dalam kerajaan perpaduan sekarang mempunyai cita-cita yang sama sebelum ini. PH dan BN kini memegang 34 daripada 56 kerusi DUN. Amiruddin berkata kini terserah kepada PH untuk terus berusaha bagi memastikan ia mengekalkan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Ahad lalu, Ketua Penerangan PAS Selangor Zuk Ahmad berkata parti itu berharap slogan PAS for All yang dibawa 2 dekad lalu akan membantunya merampas negeri itu daripada gabungan pemerintah. Sementara itu, Amiruddin juga memperkecilkan dakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur bahawa Kedah akan menjadi negeri nombor 1 menerima pelaburan asing jika Kuala Lumpur dan Selangor tidak wujud. Ahli Majlis Pimpinan PKR Sabah mahu parti itu bertanding hampir separuh daripada 73 DUN
pada PRN akan datang, melebihi 25 kerusi yang akan dicadangkan oleh ketuanya. Sazali Donald Abdullah percaya PKR mempunyai potensi di kira-kira 35 kerusi. Sazali mengulas kenyataan pengerusi Sangkar Rasam semalam bahawa pihaknya akan menyampaikan hasrat bertanding di 25 kerusi pada PRN Sabah ke-17 kepada Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dibincangkan dalam Pakatan Harapan. Penggal pentadbiran kerajaan negeri dijangka tamat pada Oktober 2025, namun beberapa pihak telah membuat persediaan sekiranya pilihan raya diadakan lebih awal. Pada PRN Sabah 2020, PKR menang 2 kerusi iaitu Don Inanam dan Api-Api. Awal bulan ini, sekutu PKR iaitu Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu mengumumkan ia mahu bertanding di beberapa kerusi selain mempertahankan Don Kedamaian. Naib Presiden MCA membidas kerajaan perlu menggunakan plan yang lebih praktikal untuk menangani kejatuhan ringgit yang berterusan sehingga menimbulkan kebimbangan. Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata, penyelesaian dasar yang pragmatik boleh dilaksanakan untuk menangani isu-isu yang berkaitan bukan mengelak daripada tanggungjawab. Katanya, penyusutan nilai ringgit berterusan secara langsung memberi kesan kepada kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Oleh itu, kerajaan tidak boleh berdolak dalih tetapi mengambil tindakan konkret. Katanya, kerajaan perlu mencadangkan substantif dasar fiskal untuk mengurangkan tekanan yang dirasai oleh perniagaan dan orang ramai. Walaupun Perdana Menteri telah meminta Gabenor Bank Negara Malaysia untuk menjelaskan mengenai penyusutan nilai ringgit, tetapi tanggungjawab dalam perkara itu bukan terletak semata-mata Bank Pusat. Jackson berkata kerajaan mesti menetapkan hala tuju jelas untuk pembangunan ekonomi negara dan melancarkannya secara spesifik, tepat dan pelan tindak balas yang berkesan termasuk merancang satu siri strategi pembangunan dengan kemudahan konkret. Pakar pertanian mencadangkan kerajaan perlu menutup ruang manipulasi terutama di peringkat pemborong jika berhasrat meneruskan rancangan memperkenalkan kategori beras tunggal dikenali sebagai beras Malaysia Madani. Menurut laporan sebuah portal, cadangan menggantikan beras putih tempatan SST dan beras putih import SSI itu dijangka dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup esok. Sabtu lalu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu menjelaskan kerajaan belum memutuskan pengenalan beras Malaysia Madani berharga RM30 untuk satu kampit 10 kg diumumkan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal yang mengetuai jawatankuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup. Muhammad Syakirin Mispan dari Universiti Malaya berkata, mekanisme kawalan harga perlu ditetapkan untuk menutup ruang manipulasi kerana dibimbangi akan ada permainan dari pasaran antarabangsa menyebabkan pemborong mengelak membeli padi daripada petani tempatan. Justru beliau berharap mesyuarat itu akan membandingkan kos import beras dan penghasilan beras tempatan sebelum pelaksanaan sesuatu dasar tertentu bagi mewujudkan situasi menang-menang buat petani dan juga pengguna. Fatimah Muhammad Arsyad dari Universiti Putra Malaysia turut berpandangan dasar berkaitan harga perlu diselesaikan terlebih dahulu berbanding memperkenalkan kategori beras tunggal menggantikan SST serta SSI. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi menggorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.